yang berada di pusat tasbih Mutmainah ini semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Jadi seperti mana yang dimaklumkan tadi oleh pengurusi majlis di awal tadi, katakan terdapat sedikit perubahan. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan puan untuk melihat sedikit pada muka surat 4, iaitu agenda mesyuarat. Kita ada sedikit perubahan, ada masalah teknikal sikit. Jadi kalau dilihat nombor 1 sampai nombor 5 tu okey, tidak ada perubahan mengikut urutan. Kemudian nombor 6 adalah kita membentangkan usul, tapi usul ataupun jabatan yang kita bergantung kepada yang mengutarakan usul tersebut. Jadi kalau kita lihat usul itu telah diajukan oleh Puan Azizah dan Ibu Hikmat. Jadi sekiranya ada, maka kita akan bahaskan pada agenda yang ke-6. Kemudian agenda ke-7 hal-hal lain. Kemudian 8 pembubaran ahli jawatankuasa PIDG 2015 hingga 2017. Pembentukan 2015 hingga 2017, iaitu satu penggal yang kita putuskan itu untuk 2 tahun ya. Kemudian pelantikan agenda yang ke-9 dan pelantikan ataupun pemilihan ahli jawatankuasa PIDG yang baru 2017 hingga 2019. Okey, kemudian akhir sekali ucapan penangguhan, iaitu agenda kita yang ke-10. Jadi insyaAllah kita akan lihat ya, kita akan ikuti agenda tersebut secara santai, secara berhemah, dan kita bincang sama-sama insyaAllah. Okey, jadi tanpa melengah masa, kerana masa pun tidak begitu mengizinkan. Jadi agenda pertama ucapan yang dibuat PIDG PNA itu daripada saya sendiri lah. Jadi kalau kita lihat daripada yang awal tadi, saya minta untuk disekalikan. Maksudnya ucapan saya ini dimasukkan dalam agenda mesyuarat. Kerana apa, tidak ada apa yang hendak saya berkongsikan sangat, cuma apa yang saya boleh bawa dan menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, di mana globalisasi ataupun permintaan ataupun permintaan pasaran kualiti pendidikan negara kita Malaysia ni sebenarnya selaras dengan pendidikan alam 21. Kalau tuan-tuan dan puan biasa dengar dengan PA 21. Jadi di pihak kementerian amat menggalakkan dan amat menekankan dan memang akan berubah sistem pendidikan yang berada di luar sana, yang di sekolah harian biasa, yang perlu melahirkan insan Rabbani ataupun insan Muslim wa Muslim secara total. Jadi kalau kita lihat isu tersebut diperkasakan untuk tahun 2017 dengan pendidikan PDPC ataupun pendidikan pemudasyaraan ataupun pendidikan yang mengajar anak-anak kita berfikir aras yang tinggi, ataupun dengan istilah biasa itu KEPAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi saya buat kesimpulan bahawa aras tinggi itu sebenarnya terletak pada Al-Quran. Jadi bila kita lihat bagaimana anak-anak kita yang dapat mentafsir, yang dapat menghurai ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya mereka telah mempunyai ciri-ciri tersebut. Jadi adalah menjadi satu bonus ataupun sebagai satu kelebihan, advantage bagi anak-anak yang berada di sekolah aliran agama ataupun di tahfiz Mutmainah ni. Mereka sebenarnya telah berada di dalam acuan KEPAT tersebut secara tidak langsung dan tanpa disedari. Jadi untuk itu, seperti mana yang saya pernah katakan sebelum ini, tanggungjawab tersebut tidak berada 100% di atas bahu para asatizah di tahfiz Mutmainah, tetapi terletak juga di atas bahu kita sebagai waris atau ibu bapa yang tidak bersama dengan anak-anak secara langsung. Jadi kesimpulannya, apa yang saya cuba tarik perhatian tuan-tuan dan puan, iaitu untuk mendidik atau melahirkan insan yang dikenali sebagai kemenjadian manusia ini sebenarnya terletak di atas bahu kita waris dan juga pihak sekolah. Maksudnya kita saling berganti bahu. Jadi saya rasa itu sajalah sebagai ucapan haluan dalam daripada saya. Okay, jadi kita bergerak kepada agenda yang kedua, iaitu membentang dan mengesahkan minit mesyuarat PIDG kali yang ke-5. Jadi
Jadi untuk itu saya menyerahkan kepada setiausaha PIBG Ustaz Solah untuk meneruskan kajian tersebut. Dan itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi saya selaku setiausaha PIBG untuk sesi 2016-2017 membentangkan minit mesyuarat agung PIBG Tahfiz Mutmainnah pada kali yang kelima, iaitu mula daripada muka surat 6 hingga muka surat 10. Dan di sini tetap saya nak buat sedikit pembetulan muka surat 7 tu. Di bawah sekali berkaitan dengan nama waris yang mencadang, iaitu baris yang ke-9 di bawah, Puan Faridah binti Dawang, bukan Dawang. Jadi saya pun tarik balik mengikut catatan minit mesyuarat yang lalu. Yang betulnya bin Dawang, binti Dawang, bukan Dawang. Binti Dawang. Wallahu a'lam. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan minta cadang untuk minit ini disahkan terlebih dahulu dan juga sokongan. Silakan. Saya menasihkan mencadangkan minit disahkan. Okay, Ustaz Nasrin mencadangkan agar minit mesyuarat kali yang kelima ini disahkan. Sokongan. Dan seorang menyokong. Boleh daripada para ibu, daripada para bapa, siapa yang hadir pada mesyuarat sebelum ini boleh mencadangkan agar dia sokong. Silakan. Masa mencemburui kita. Minta maaf ya, sebab saya di sebalik tiang kan, jadi boleh tunjuk-tunjukkan muka sekiranya yang berada di belakang tiang saya. Ya tuan, ya. Saya Bukat Ramli menyokong. Tuan? Bukat Ramli menyokong. Megat Abu Bakar Abu Bakar bin Ramli. Tuan Abu Bakar bin Ramli mencadangkan sokong, menyokong kan? Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita terus pada ajaran yang ketiga, iaitu perkara-perkara berbangkit sekiranya ada. Mohon daripada tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi tuan-tuan boleh lihat daripada muka surat 6, surat 7, 8, sekiranya ada hal-hal hingga muka surat yang ke-10. Mungkin saya boleh respon sedikit kan. Jadi kalau kita nak baca tu mungkin panjang kan. Jadi insyaAllah pada masa akan datang, selain daripada minit mesyuarat yang begitu terperinci, jadi kita syorkan, kita cadangkan agar dibuat satu rumusan kan di bahagian belakang. Jadi di bahagian rumusan tu lah yang kita akan tengok secara sepintas lalu kan. Jadi maknanya untuk mesyuarat pada akan datang, kita hanya melihat pada rumusan dan kita boleh membuat segala pertanyaan ataupun apa-apa juga yang lebih pantas kan. Sebab kalau kita nak baca sesuatu ni enggak mengambil masa. Jadi kalau kita lihat di peringkat sekolah harian biasa pun memang juga akan sediakan satu jadual di belakang, iaitu rumusan daripada segala rincian kalau kita bincang pada masyarakat. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada hal-hal yang berbangkit yang nak kita bahaskan. Atau kita nak balik awal. Okay. Tak ada kan? Okey, jadi kalau tak ada, alhamdulillah kita teruskan kepada agenda yang kelima, iaitu membentang, menerima dan meneruskan nyata kewangan PFD bagi sesi 2016 dan 17 kan. Jadi dengan itu saya menyerahkan kepada Mu'alimah Masturah untuk membentangkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anu selaku penangani PFD dengan ini bersama minit laporan keuangan untuk disahkan. Kalau ada siapa-siapa yang ada nak tanya tu, insyaAllah saya akan jawab. Ada sebarang pertanyaan? Duit banyak masuk.
Tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 12, iaitu menyata kewangan pada setahun yang lepas sehingga Disember, 31 Disember. Jadi sambil tuan-tuan melihat itu, ingin saya rakamkan ucapan terima kasih di atas keputusan yang kita telah buat pada tahun lepas, yang mana duit per kapita bantuan awal bantuan awal kesekolahan yang telah diberi oleh pihak Menteri Anak, iaitu RM100 per kepala, yang mana kita telah bersetuju untuk dimasukkan ke dalam keuangan ataupun tabung PIBG. Jadi dengan adanya jumlah yang begitulah sebenarnya yang banyak membantu lah. Sekiranya tuan-tuan tidak bersetuju pada ketika itu, maka tak ada duit sebanyak itu kan. Jadi untuk itu maka kita lihat banyaklah aktiviti-aktiviti yang dirancang dan telah dilaksanakan oleh pihak Tahfiz Mutmainah, yang mana seperti mana saya pernah beritahu sudut ini, sama ada kita membantu dari sudut separuh ataupun 2/3 daripada kos bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan. Jadi atas tiket untuk ke semua maksudnya untuk program yang melibatkan semua anak-anak kita di sini, maka itu adalah merupakan satu objektif lah untuk PIBG menggunakan wang tersebut. Jadi kalau tuan-tuan lihat daripada yang lepas tu, daripada bulan 6 lepas, kita jemaah bulan Ramadan, diskusi kita sana Al-Quran, dan lawatan BTP. Lawatan BTP ni banyak menulis, banyak menulis. Kemudian minggu co-curriculum dan ada pula kesimpulan antara aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan sehingga bulan 12 tahun lepas. Jadi daripada Januari hingga ke hari ini, memang banyak aktiviti yang telah dilaksanakan dan melibatkan penggunaan wang tersebut, cuma tidak dinyatakan di sini. Dia akan dinyatakan pada tahun yang berikutnya. Jadi seperti mana yang diminta oleh maksudnya pembentangan kewangan sehingga tahun sebelumnya. Jadi itu yang kita cuba paparkan di sini. Okey, tuan-tuan dan puan, sekiranya ada isu ataupun ada pertanyaan, sila tanya dan beri cadangan dan sebagainya. Sekarang cadangan kotlah yang anak dua beradik kan nak minta nak minta satu. Kalau kita tanya dalam syarat ni, kita boleh putuskan boleh. Kalau belakang ni nanti nak dalam syarat lain pula. Kita kalau dalam apa boleh minta sahkan cadangan itu disahkan. Mohon kerjasama. Cucu di luar rumah mati gelap. Ya, Tuan. Saya Muhammad Syarani bin Mansur Sah. Tuan Muhammad Syarani Mansur bin Mansur. Tuan Syarani bin Mansur menjalankan agar laporan keuangan ini disahkan. Sokongan. Ya, Tuan. Tuan Baharudin. Tuan Baharudin bin Omar. Menyokong agar laporan keuangan ini disahkan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, selanjutnya kita akan bergerak kepada agenda yang berikutnya, iaitu yang ke-6, iaitu pembentalan usul. Jadi tuan-tuan boleh lihat di muka surat 13. Jadi
Dan sebelum itu saya minta Puan Azizah ada datang. Ada. Jadi minta Puan Azizah untuk menjelaskan atau membaca usul tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Osman daripada Calon, waris kepada Mama Aziz Saidi Sanawi 3. Apa yang saya cakap kat sini ialah pakaian seragam asrama. Kerana setiap kali anak saya dah mesti anak-anak pulang dengan pakaian yang tidak orang kata apa, seragam. Ada yang pakai t-shirt bola, ada yang pakai t-shirt apa, asrama, ada yang pakai jubah. Jadi di sini berdasarkan pengalaman anak yang lain lah, saya nampak kalau ada pakaian asrama atau pakaian outing ni, itu saya cadangkan seluar hitam dan baju raihan sebarang warna. Lebih seragam lah kalau anak-anak nak outing, nak balik atau pemanggil lain yang memakai jubah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Puan Azizah di atas usul tersebut. Jadi minta pihak ya pengurusan ni lah, tapi kita